Kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan kekurangan ilmu perkahwinan punca perceraian berlaku. Seperti yang kita sedia maklum, kes perceraian di Malaysia merekodkan peningkatan yang luar biasa sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Malah, trend peningkatan itu juga berterusan apabila Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan di beberapa negara. Menurut laporan UiM Online, Pegawai Psikologi Kanan Pusat Kaunseling, Faizah Nayan berkata, masalah kewangan menjadi antara penyebab utama berlakunya perceraian kerana ramai suami hilang punca pendapatan akibat diberhentikan kerja kerana COVID-19. Kehilangan pekerjaan mencetuskan masalah kewangan dalam keluarga. Lebih parah apabila suami sebagai ketua keluarga diberhentikan kerja, menyebabkan tiada duit untuk membeli makanan, susu anak, lampin dan sebagainya. Lantas menyebabkan konflik dalam rumah tangga apabila suami isteri bergaduh. Namun, masalah kewangan bukanlah hanya penyebab atau penentu perceraian berlaku dalam sesebuah perkahwinan. Apakah kaitan antara kurangnya ilmu perkahwinan dengan perceraian? Oleh itu, Saudara Amar dan seterusnya akan mengulas dengan lebih lanjut berkenaan perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ammar bin Abdul Latif, nombor matrik 2023-953. Baik, hari ini saya akan memberi penerangan berkenaan isu penceraian ialah kerana kurangnya pengetahuan agama. Okey, baiklah. Saya akan membawakan satu topik yang agak penting, akan tetapi ramai tidak sedar, iaitu pasangan perlu memahami niat perkahwinan. Ini adalah perkara paling asas dalam perkahwinan. Apabila niat yang betul ketika ingin membentuk rumah tangga itu, maka kemudian perkara yang berlaku seterusnya akan jadi lebih mudah. Jadi pasangan juga perlu refleksi niat ini apabila berlaku apa-apa pergaduhan, isu atau konflik. Baik, hari ini saya akan ceritakan bahawa terdapat dua niat utama dalam perkahwinan. Pertama sekali, yang paling penting ialah perkahwinan ialah perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dalam surah An-Nur ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum ila akhir ayat. Bermaksud, dan kahwinilah. Kahwinilah. Jadi itu ialah satu perintah Allah SWT. Kemudian perkahwinan juga ialah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan dalam sebuah hadis bahawa perkahwinan ialah sunnahku. Barang siapa yang menolak sunnahku bukan daripada kalangan aku. Ini adalah hadis daripada Ibnu Abbas. Baiklah. Kemudian terdapat juga hadis yang memberitahu bahawa berkahwin dan berkembang biaklah, kerana aku akan berbangga dengan umatku yang ramai pada hari kiamat. Ini adalah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Baiklah, jadi pasangan perlu memahami niat ini sebelum berkahwin ataupun sedang berkahwin pun perlu betul-betul kukuh dengan niat ini supaya dapat mengelakkan isu penceraian. Jadi apabila pasangan dapat memahami konsep perkahwinan ini dalam agama, akan jadi mudah dan isu penceraian akan dapat diminimalkan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Punca seterusnya adalah tidak mengerti hak nafkah dan tanggungjawab. Ada pasangan yang berkahwin tetapi tidak mengetahui apakah tanggungjawab mereka sebagai suami dan isteri. Mereka masih lagi mengamalkan cara hidup seperti mereka masih lagi bujang dan masih berpoya-poya dengan rakan-rakan tanpa memikirkan kehendak pasangan masing-masing. Sebagai ketua kepada sebuah rumah tangga, sangat penting bagi seorang suami melaksanakan hak seorang isteri. Sekiranya hak ini dilaksanakan dengan baik, niscaya rumah tangga akan beroleh kebahagiaan dan ketenangan serta wujudlah perasaan kasih sayang antara satu sama lain. Antara hak-hak tersebut ialah mas kahwin, layanan yang baik, nafkah zahir dan batin meliputi soal makan, minum, pakaian, pendidikan, tempat tinggal dan keperluan-keperluan asas yang perlu disediakan oleh seorang suami mengikut kemampuannya.
Hal ini sesuai dengan firman Allah yang bermaksud, dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Surah Al-Baqarah. Berdasarkan penerangan mengenai hak-hak isteri yang patut ditunaikan oleh para suami, bolehlah dirumuskan bahawa tugas seorang suami adalah amat besar. Ilmu dan pengetahuan mengenai hak-hak isteri ini mestilah dipelajari dan dipraktik dalam mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah. Saya Nazli Saib Albana dan saya akan menjelaskan tentang kurangnya berkomunikasi bisa menyebabkannya perceraian. Statement ini didukung oleh Journal of Divorce and Remarriage yang menyatakan bahwa 53% pasangan bercerai dikarenakan kurangnya berkomunikasi. Salah satunya ialah kurangnya rasa empati. Yang perlu diingat di sini ialah berempati bukan berarti lemah. Empati bisa membuat para pasangan lebih memahami posisi orang lain ketika berkomunikasi. Jadi berusahalah untuk mengetahui apa yang dia pikirkan atau pasangan kita pikirkan, yang dia rasakan dan apa yang dia hadapi. Ketika berkomunikasi, membahas masa lalu juga mengungkit masa lalu juga hal yang buruk. Oleh sebab itu sebaiknya hindari untuk mengungkit masa lalu pasangan. Meski kalian para pasangan mungkin merasa geram atau kesal dengan masa lalunya, cobalah untuk menahannya dan memahaminya. Yang selanjutnya ialah kurangnya mendengarkan jika salah satu pasangannya tengah bercerita. Pasangan suami istri masing-masing membutuhkan validasi dan ingin didengarkan ketika mengungkapkan pikiran satu sama lain atau perasaan satu sama lain. Mengeluarkan kata-kata kasar ketika ada konflik dalam suatu keluarga atau suatu masalah di dalam keluarga. Lawan bicara akan kesulitan menangkap pesan yang sebenarnya karena akan lebih fokus terhadap kata-kata kasar yang dikeluarkan oleh kita. So sebaiknya usahakan ketika kita ada masalah dengan pasangan kita jangan mengeluarkan kata-kata kasar. Terakhir dan paling penting ialah terlalu banyak screen time atau bermain gadget ataupun menonton TV. So lebih baik kita ketika berumah tangga sebaiknya kita lebih berkomunikasi dengan pasangan kita sendiri. Terima kasih. Kes penceraian yang berlaku pada masa kini bukan lagi satu masalah yang kecil untuk dipandang ringan. Namun, ia adalah satu masalah yang besar pada masa kini. Semakin hari ada saja permohonan penceraian atau kes-kes penceraian yang dirujuk di Jabatan Agama Islam di setiap negeri. Pendedahan khusus perlu diberikan terhadap usaha penyaluran ilmu pengetahuan terutama ilmu agama, ilmu komunikasi rumah tangga, ilmu psikologi dalam rumah tangga, pendidikan anak-anak bagi pasangan suami dan isteri. Pengamalan serta meningkatkan amal ibadah yang betul adalah merupakan salah satu kaedah efektif bagi membendung timbulnya masalah dalam rumah tangga. Selain itu, kementeriannya juga perlu menambah baik modul kursus perkahwinan sedia ada dengan mengambil kira aspek media sosial yang mampu menjadi punca utama krisis rumah tangga sehingga menyebabkan berlakunya penceraian.